Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita akan siasat pada hari ini, jika anda lihat di belakang sini, kita lihat bagaimana Majlis Pembandaran telah menunjukkan papan tanda bahawa dilarang membuang sampah. Tapi cuba kita lihat apa yang berlaku. Di mana di sini banyak berlaku pembuangan sampah secara tidak teratur. Kita lihat di sini orang ramai dengan sengajanya membuang sampah tanpa mengira arahan ataupun amaran yang telah diberikan. Walaupun denda akan dikenakan, tapi mereka tetap mengambil kesempatan untuk membuang sampah di tempat yang tidak seharusnya telah ditetapkan bahawa tidak patut dibuang sampah, tapi mereka menjadikan tempat ini sebagai tempat untuk membuang sampah. Jika kita lihat di sini, kesan daripada buang sampah ni, kita tengok beberapa kesan sampingan yang akan berlaku pada kita, iaitu nyamuk. Kita lihat di sini begitu banyak, merupakan tempat untuk pembiakan nyamuk. Selain daripada itu, lalat juga berkeliaran yang boleh membawa kepada pelbagai punca penyakit. Jika ini tidak dibendung, akan membawa kepada masalah yang sangat besar kepada kita, terutamanya penduduk-penduduk sekitar. Jika kita lihat di sini, di depan sana terdapat banyak perumahan yang baru dibina dan baru didiami, dan ini memberi kesan buruk kepada semua penduduk-penduduk di sekitar kawasan ini. Jika kita lihat di sini, di belakang saya ada lokasi di mana di sini adalah sungai, tetapi terdapat aktiviti pembuangan sampah yang tidak teratur yang berlaku di sini. Di mana kita lihat sampah-sampah bahan logistik dibuang di sini tanpa mengikut prosedur yang betul. Walaupun telah disediakan kawasan untuk membuang sampah secara betul, tapi penduduk kita mengambil jalan mudah dengan membuang sampah teratur. Jika kita lihat di dalam sungai ini, kita lihat terdapat sampah-sampah yang bertakun yang menjadi punca pada berlakunya banjir kilat yang sering berlaku di kawasan ini, yang membahayakan penduduk. Selain daripada situ, kawasan ini merupakan jaluan air, tetapi apabila pembuangan sampah berlaku, segala sisa-sisa sampah tersekat, menyekat air dan berlakunya banjir di sekitar kawasan ini. Sekarang saya berada di lokasi tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah ini kalau kita lihat memangnya ianya tidak sesuai kerana ianya berdekatan dengan tempat tinggal penduduk. Di sini terdapat banyaknya lalat, tikus, membiak yang boleh membawa penyakit. Assalamualaikum, Cik. Salam. Kenapa Encik membuang sampah di kawasan ni? Saya lihat ramai orang buang sampah di sini, jadi saya buanglah di sini. Ada tak pihak berkuasa tempatan, lori-lori datang ke rumah untuk mengangkut sampah dari rumah? Ada. Kadang-kadang sampah belonggok, sampah banyak, jadi saya buanglah di sini. Oh, macam tu ya. Okey, terima kasih, Encik. Sama-sama. Sekarang saya akan menemu bual penduduk tempatan yang tinggal berhampiran dengan pusat pembuangan sampah untuk mendapatkan reaksi beliau. Assalamualaikum. Salam. Apa khabar, Cik? Khabar baik.
Adakah Encik selesa tinggal dekat kawasan yang berhampiran dengan pusat pembuangan sampah ni? Tak selesa lah, sengat bau busuk. Oh. Ada tak perkara ni dimaklumkan kepada pihak atasan? Ada, tapi tak ada tindak balas. Maknanya perkara ni tak dimaklumkan tapi tiada tindak balas diambil oleh pihak berkuasa. Ya, betul. Okey, Cik, terima kasih banyak. Ya. Okey. Sekian saja laporan daripada saya. Janganlah kerana sampah penduduk setempat mendapat penyakit. Sekian, saya Mihat bin Mazan daripada TV4. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Dr. Muhammad bin Zainal. Saya ialah seorang pakar di dalam isu-isu alam sekitar, di mana pada hari ini kita akan membincangkan tentang isu pembuangan sampah sarap. Okay. Sampah sarap ataupun kita kenali sebagai dalam bahasa Inggerisnya municipal solid waste dianggap sebagai buangan yang tidak berguna dan tidak mendatangkan sebarang faedah, malah boleh mendatangkan mudarat jika disimpan. Dengan itu, selalunya sisa-sisa tersebut dibuang dan dilonggokkan di tempat-tempat pembuangan sampah, sama ada menggunakan teknik pembuangan yang betul ataupun sebaliknya. Sampah sarap kita boleh kategorikan kepada dua, iaitu sampah domestik dan sampah bukan domestik. Okay. Sampah domestik adalah bahan-bahan buangan yang dibuang dari rumah ataupun dapur. Contohnya seperti botol, kaca, tin, aluminium, beg plastik, kertas, pakaian buruk dan juga sisa makanan. Manakala sampah bukan domestik pula adalah bahan-bahan buangan yang terhasil daripada industri, tapak pembinaan, pekedai atau pasar atau pejabat. Bahan-bahan buangan ini terdiri daripada pelbagai jenis, termasuklah sisa jualan, sisa pembuangan dan sisa daripada proses penghilangan. Okey, kita tengok pula di Malaysia. Di Malaysia terutamanya kawasan penduduk bandar menyumbang sekurang-kurangnya 1.5 kg pembuangan sampah setiap hari, berbanding 0.8 kg bagi penduduk di luar bandar. Angka ini terus meningkat dengan pertambahan penduduk dan tahap kehidupan rakyat yang semakin baik. Pembuangan sampah sesuka hati juga bukan sahaja menjejaskan kesihatan manusia, bahkan juga turut mengancam kehidupan laut. Oleh itu, semua pihak haruslah berganding bahu mencari jalan penyelesaian dengan secepat mungkin sebelum masalah ini menjadi lebih serius. Okey, rakyat Malaysia, kita lihat rakyat Malaysia sering membuang sampah tidak kira tempat, asalkan ada kesempatan. Kita boleh nampak di kehidupan kita seharian pun kita boleh nampak manusia membuang sampah di merata-rata tempat tanpa rasa segan ataupun malu. Natijahnya kita dapat melihat di mana-mana sahaja ada sampah, tidak kira di rumah, di pejabat, kedai, ke tepi dan dalam sungai dan seumpamanya. Ini demikian kerana adanya sikap tidak bertanggungjawab sesetengah masyarakat yang membuang sampah di merata-rata tempat. Keadaan ini bukan sahaja mengotorkan alam sekitar, dan jika dibiarkan ia akan menyebabkan keadaan sekeliling bau-bau busuk dan seterusnya menarik perhatian haiwan perosak seperti tikus, lalat, lipas, di mana haiwan-haiwan ini turut merupakan pembawa penyakit. Contohnya seperti penyakit taun. Tambahan pula, tangkungan-tangkungan air seperti di tempat pembuangan sampah telah menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Dan nyamuk Aedes kita kenali sebagai nyamuk yang membawa penyakit denggi. Keadaan ini mendorong kepada penyebaran penyakit demam denggi yang boleh membawa maut kepada manusia. Selain itu, masalah pembuangan sampah turut mencemarkan keindahan dasar laut dan seterusnya menjejaskan kehidupan laut. Menurut laporan Program Alam Sekitar Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau kita kenali sebagai UNEP, telah menyatakan bahawa berlakunya kematian di kalangan hidupan laut seperti penyu, ikan, burung, ikan lumba-lumba dan anjing laut adalah disebabkan oleh tertelan barangan plastik. Mereka juga telah menganggarkan bahawa di seluruh dunia sebanyak 100,000 ekor mamalia laut dan penyu mati setiap tahun disebabkan oleh sampah plastik. Keadaan ini telah mengganggu keseimbangan ekosistem akuatik dan keadaan ini sangat membimbangkan kita. Okey, antara langkah-langkah yang kita boleh lakukan untuk mengatasi masalah pembuangan sampah yang semakin buruk ini ialah meminimumkan penghasilan sampah sarap
Dan sekarang ini kerajaan telah menjalankan kempen 3R. 3R iaitu reduce, reuse dan recycle. Meminimumkan iaitu mengurangkan, guna semula dan kital semula. Dan ia merupakan pengurusan sampah sarap dari segi sisa. Contohnya, sebagai contoh, Ketua Menteri Pulau Pinang Ling Guan Eng telah melancarkan Hari Tiada Beg Plastik pada setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu di seluruh negeri Pulau Pinang bagi mengurangkan kadar pembuangan sampah jenis plastik. Malah ia juga mengurangkan kos pengendalian sampah sarap dan seterusnya dapat memelihara alam sekitar. Okey, dan sekarang ini juga kerajaan kita juga telah menjalankan program ini pada setiap hari Sabtu, di mana pada hari Sabtu jika kita pergi ke pasar raya besar, beg plastik tidak diberikan seperti sebelum ini. Okey, jadi kita sebagai masyarakat perlulah sedar dan bawalah beg plastik ataupun beg-beg yang kita boleh guna semula pada hari tersebut, dan secara tak langsung kita membantu mengurangkan sampah sarap jenis plastik ini. Okey. Rentetan itu, pendidikan dan kesedaran dalam bidang sisa sampah dan pengurusan sampah semakin penting dalam menangani masalah pembuangan sampah. Okey. Pihak sekolah dan ibu bapa perlu menyalurkan ilmu moral tentang pentingnya menjaga alam sekitar dan menanam tabiat menjaga kebersihan alam sekitar mereka sejak dari kanak-kanak lagi. Okey. Dan pelbagai kempen perlu dilaksanakan, seperti kita boleh mengadakan ceramah. Kemudian ceramah seperti tajuk Cintailah Sungai Kita. Iklan TV dan radio perlu kita adakan dari masa ke semasa agar dapat meningkatkan kesedaran rakyat Malaysia supaya tidak membuang sampah di merata-rata tempat. Okey. Dan kesimpulannya masalah pencemaran sampah sarap telah mengancam kehidupan manusia dan haiwan serta menjejaskan kesejahteraan alam sekitar. Oleh itu, semua pihak harus berganding bahu dalam usaha mengatasi masalah pembuangan sampah sarap. Semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing dan harus melaksanakan dengan sempurna untuk menjamin kesejahteraan hidup masa kini dan kehidupan generasi yang akan datang. Langkah-langkah seperti meminimumkan sampah sarap dan pendidikan serta kempen perlu kita teruskan. Kerjasama dari pelbagai pihak amatlah dihargai dalam mengatasi masalah ini hingga ke akar umbi, dan semoga kita semua sentiasa hidup dalam persekitaran yang bersih dan sejahtera. Saya rasa setakat itu sahaja ulasan saya daripada sebagai seorang ahli akademik, di mana di sini saya berharap semua masyarakat di Malaysia ataupun di dunia sedar tentang pentingnya kita menjaga alam sekitar. Itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Kesimpulannya, masalah pembuangan sampah sarap telah mengancam kehidupan manusia dan haiwan serta menjejaskan kesejahteraan alam sekitar. Oleh itu, semua pihak harus berganding bahu dalam usaha mengatasi masalah pembuangan sampah sarap ini. Semua pihak memainkan peranan masing-masing dan harus melaksanakannya dengan sempurna dalam menjamin kesejahteraan hidup masa kini serta kehidupan generasi-generasi. Justru itu, memelihara alam sekitar dengan bersih adalah tanggungjawab bagi semua masyarakat, di mana negara bersih, rakyat sehat.